Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Terima kasih pada lain-lain yang ada di sini. Panji tengkorak macam-macam juga cloning. Panji tengkorak cloning adik-beradik apa, dua-dua profil gambar tengok muka tengkorak je dua-dua cloning Bayu X Project. Luis Sanchez juga Bayu X Project, nama juga X Project dua-dua ada X Project belakang. Azhar Rose Boy Spade, Nur Epips. Nur Epips ni, adakah ini gambar awak Nur Pips nampak mata je, bagus ni bulan Ramadan. Muhammad Afiq, terima kasih. Margo Rio, terima kasih pada anda juga berada di Facebook. Ria, Nur Jasmine Malik, Taruna Dara, Fifi Yenfi, Samsuri Mahadi, Roy Papi, dan yang ada di Facebook DJ Kisi pula. Bagaimana, siapa rakan-rakan kita yang ada, antaranya Rose Black, kiriman Hapsa Mahadi, juga Lycan Skull, cloning Bayu pun ada di sini. Ayoy Syahrul, Hamida Aware, Alice Epiloktis, Abdul Latif Syabi, Zulfadli Fazil, dan yang lain-lain. Huat Hong juga ada. Muhammad Syami Syahibullah yang juga sedang bersama kami. Terima kasih diucapkan. Nak sebut nama semua memanglah tak mampu. Nanti MJ12 jadi nama jam 12. Kita akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman selanjutnya, dan saya akan jawab panggilan anda selepas ini. Jangan ke mana-mana. Ria 897 MM. This July, people from the world over will unite for the biggest sporting event. Witness the majestic moment as the torch ignites in London. Watch the TV coverage of the Olympic Games on Channel 5, HD5, Opto and Channel U. With news updates on Channel News Asia, 938 Live and Today. MediaCorp brings you the best of the London 2012 Olympic Games. Misteri Jam 12. Soul Renovation Contractor. Kunjungi cawangan mereka di nombor 423 Changi Road atau hubungi 6742-6671. Promosi pakej kabinet dapur 20 kaki lari dengan harga $1,988 beserta pintu kabinet soft closing bernilai $300 percuma. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Rakan MJ12, sebelum saya jawab panggilan, kita akan terus kisah berikut ini. Pasangan suami isteri yang berbulan madu di Phuket. Kisahnya begini. Beberapa hari setelah berada di salah sebuah hotel di Phuket, suami telah pun bersama dengan istrinya telah pun pergi ke salah sebuah kedai rambut untuk melakukan hair extension kepada isteri. Jadi katanya di sini isteri saya pun membuat rambutnya dan memakan masa agak lama, Kisi. Sementara itu isteri berada dalam kedai, saya berpusing-pusing mencari pakaian saya, jersey bola. Saya kembali selepas lebih kurang sejam. Kemudian, melihat isteri dengan rambut baru, saya terpegun dan terpesona. Lain sedikit wajahnya. Betul, Kisi. Sampaikan saya teguh. Muka awak lain Betul lah, lain lah. Ya ke? Sama je, kata isteri saya sambil melihat cermin. Jadi pendengar Ria 897, saya pun tengoklah orang yang tukang buat rambut.
Yang tukang buat rambut ni Kisi adalah seorang lady boy. Cantik orangnya Kisi. Kemudian saya kata pada dia, wah, my wife face different lah. Kemudian dia pun bercakap, memang betul, cantik. Cantik tak isteri kau? Tanya dia pada saya. Cantik lah, cantik. Kemudian dia pun kata, this one very nice, must keep remember what I tell you just now. Jadi saya pun tanya pada dia, what you tell my wife? Kemudian dia kata, never mind, all the instruction I tell her already. Baik, saya pun tanya pada isteri, dia bilang awak? Nanti saya bilang abang. Jadi pendengar Ria 897, saya pun membayar, kami pun keluar dan terus berjalan. Jalan dan jalan, saya masih memandang beberapa kali sampai isteri tegur, abang ni apa ni asyik tengok saya? Tak adalah, muka awak lain lah. Tak cantik Tak, bukan tak cantik, cantik, cuma lain muka awak. Saya kata pada isteri saya Kisi. Pendengar Ria 897, sepanjang kami berjalan membeli belah kawasan Phuket tu Kisi, saya 24 jam tengok muka isteri saya. Kemudian bila balik ke dalam bilik hotel, sekitar pukul 6 lebih petang, dah penat berpeluh-peluh. Jadi saya kata pada isteri, okeylah, saya mandi dululah. Saya pun nak mandi dekat kolam renang, sebab kolam renang akan tutup pukul 8 malam. Jadi 6 lebih balik tu, saya capai tuala saya turun ke bawah nak swimming. Isteri saya tanya nak ikut tak? Kata tak apalah, saya mandi dalam tandas saja sebab dia penat. Kemudian saya turun bawah, saya berenang. Setelah lebih kurang 1 jam, saya naik atas balik. Saya nampak isteri saya Kisi duduk di atas katil sedang menonton TV. Jadi pun saya duduk, saya pun tengok isteri saya yang sedang tengok TV. Dia tengok TV saluran Thailand. Tak faham Kisi saya. Tak apalah, saya pun masuk dalam tandas. Saya mandi, bersihkan diri saya daripada air swimming pool yang terkena pada saya tadi. Keluar dari tandas, isteri saya masih duduk tidak bergerak. Tapi hairan Kisi, wajahnya dah pakai makeup, dah pakai gencu, dah pakai blusher. Cantik isteri saya bila didandan. Jadi saya pun duduk atas katil. Awak ni pakai makeup nak pergi mana? Isteri saya diam, tak layan saya. Awak ni makeup, nak pakai makeup ni bagaimana? Isteri saya diam, tak layan saya. Saya angkat remote, matikan TV. Dia pusing tengok saya. Isteri saya berbual dalam bahasa Thai. Saya tak faham apa dia cakap, tapi suaranya memang cukup menakutkan. Kisi, bahasa Thai Kisi. Saya tengok isteri saya meremang bulu roma. Awak jangan main-main lah. Kemudian saya telefon pihak hotel. Ada 2 pegawai hotel naik ke atas. Saya kata, boleh tolong saya tak masuk dalam, something wrong with my wife. Mereka masuk dalam Kisi, nampak isteri saya sedang joget dekat balcony, seolah-olah joget lagu Thailand. Kemudian dalam bahasa Thai, dia berbual, seolah-olah ada sesuatu yang tak kena. Kemudian saya tanya, Sir, big problem. We have to call someone, sir. What do you mean? Kemudian dia dapatkan seorang Sami yang datang dalam bilik hotel. Isteri masih berjoget. Sami yang berpakaian baju oren Kisi, kepalanya botak, masuk dalam nak lakukan sesuatu. Dia tanya saya dalam bahasa Thai, saya tak faham. Dia tanya budak hotel tu jelaskan pada saya, boleh tak dia tolong lakukan sesuatu pada isteri. Saya tanya kenapa? Possess, your wife has been possessed, kata pegawai hotel tersebut pada saya. Saya terkejut. How come? We don't know. Jadi dia berbual, dipendekkan cerita. Kata rakan kita, bila Sami itu berbual, dia tanya soalan, dia beritahu budak hotel ni beritahu saya. Ada juga yang budak hotel ni tak tahu macam mana nak cakap dalam bahasa Inggeris. Saya pun dengar aja lah Kisi. Rupa-rupanya dapat tahu dipendekkan cerita, isteri saya Kisi, rambut yang dia gunakan tu rambut bekas orang mati. Rakan pendengar Ria 897, apa yang berlaku? Katanya si budak yang pasangkan rambut pada isteri, rambut ni hendak dibasahkan kalau isteri saya badan tidak bersih. Mungkin malam tu, malam yang pertama, badan isteri saya tak bersih.
Jadi rambut dia lupa nak basahkan. Benda tu datang dan merasuk. Mungkin isteri saya pun tak percaya, dia tak buat. Kisah diringkaskan. Terpaksa Casey keesokan harinya bawa isteri saya ke kedai yang sama. Terpaksa tanggalkan satu persatu, ada yang terpaksa dipotong. Kesian tengok keadaan kami berdua berbulan madu di kawasan pantai Phuket. Itulah pengalamannya. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ria, terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Misteri jam 12. Soul Renovation Contractor. Kunjungi cawangan mereka di nombor 423 Changi Road atau hubungi 6742-6671. Promosi pakej kabinet dapur 20 kaki lari dengan harga $1,988 beserta pintu kabinet soft closing bernilai $300 percuma. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Mungkin agaknya kisah awal tadi yang kita dengar tu yang diketengahkan oleh rakan kita. Mungkin kata orang tu kalau mungkin wanita ni badan tak bersih disuruh mandilah kata wet the hair, jadi mandilah, bersihkan badan orang Thailand pun tahu kebersihan disuruh, tapi isterinya mungkin lambat dan tak perasan agaknya. Tercetuslah satu gangguan dalam bilik hotel. Sedih betul honeymoon macam tu Hello, selamat pagi. Hello. Halo, selamat pagi. Ya, siapa bercakap ni? Ini saya Wadin daripada Tampines 51. Jadi Wadin ada pengalaman Wadin Ya, ada. Tentang apa yang Wadin ingin ketengahkan? Silakan. Selalu biasanya kita dengar orang-orang tua kita cakap, kalau belum puasa itu jin-jin sudah setan semua diikat. Jadi satu ketika dahulu di bulan puasa juga. Jadi saya pergi ke pusat amanah jam 8.30 pagi. Sampai di sana seorang diri. Jadi saya ada dalam 7 ke 8 pusara lah. Saya ziarah, saya bersihkan semua. Jadi dipendekkan cerita, saya habis lebih kurang dalam pukul 6 suku petang gitulah. Jadi di satu sudut tu ada tempat rehat penatan seorang kan. Jadi saya rehat lah di bawah pohon rendang tu, ada dapur-dapur yang dah rosak. Jadi saya sandar di pokok tu sekira sebentar. Jadi apabila sandar tu terlelap mata kepenatan di bulan puasa. Jadi apabila saya sedang tidur tu, hidung saya tu tertarik lah dengan sesuatu yang wangi sekali lah. Sungguh wangi sekali. Jadi saya dengar ada orang yang panggil saya. Suaranya lembut amat sangat. Katanya, nak, dah malam. Bangun nak. Saya 1-2 kali tak puas hati. Saya nak dengar juga suaranya lagi. Buat terlalu lembut. Jadi dia panggil dalam 2-3 kali. Saya pun buka lah mata saya. Apabila saya buka muka saya, alangkah terperanjatnya saya. Tak pernah saya lihat wanita gitu macam dia cantik berdiri di hadapan saya dengan rambutnya yang panjang, baju putih yang dipakai amat putih lah. Kata orang kadang-kadang biasanya bajunya rusuh, tapi kali ini memanglah cantik. Mungkin pada saya tempat Singapura ni tak pernah lah nampak seorang wanita yang begitu cantik, ayu sekali. Tersenyum tengok saya. Saya pun nak bangun nak ucapkan terima kasih. Kan saya tak sadar dah gelap. Jadi apabila saya pusingkan badan nak berdiri di hadapan dia, saya pusing balik lihat mana perempuan tu pergi.
Jadi daripada sana saya rasalah mungkinlah apa yang saya lakukan pada siang hari itu kita untuk diingatkan bahawasanya yang meninggalkan kita tu masih ada. Jadi jangan lupa bulan puasa ziarahlah kubur-kuburan. Terima kasih ya Wak Din. Ya. Kembali, itu dia Wak Din dari Tampines berkongsi pengalaman beliau. Yang lain boleh hubungi saya di 669-11897. Ini adalah kisah yang ringkas berlaku di seberang tambak. Kisah yang dialami oleh seorang pemandu teksi di seberang. Namanya Pok Din bukan Pak tapi ejaannya POK. Mungkin spelling error saya tak tahu, tapi inilah ejaannya. Pok Din berkongsi pengalaman. Katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya adalah seorang pemandu teksi dari Malaysia. Saya bertugas di Johor dan dari situlah sedapat saya mendengar rancangan Kisi setiap hari dengan rakan-rakan yang lain yang memandu teksi. Waktu itu sekitar pukul 1 lebih pagi, saya didatangi seorang wanita. Ketika saya sedang duduk seorang diri, dia bertanya, "Bang, ada teksi? Saya nak naik." Jadi saya pun tanya nak ke mana lah. Wanita itu lalu bersuara dengan saya dan memberitahu yang dia nak ke Rompin. Saya terperanjat, Rompin? Jauhnya. Jadi saya pun kata, "Maaf dik, abang punya teksi tak boleh pergi gitu jauh sebab lesen abang ni cuma untuk di kawasan Johor saja. Jadi kalau nak, nanti abang rekomen kawan satu lagi." Jadi budak ni nak pergi Rompin. Kisi tahu tak Rompin dekat mana? Rompin ni terletak di Negeri Sembilan. Kemudian saya kata, "Mana adik ikut abang." Saya pun jalan dari jauh. "Bang Mat, Bang Mat." Seorang rakan bernama Abang Mat yang ada teksi ni boleh pergi jauh lah. Jadi saya pun bawa budak ni. Kemudian saya tanya, "Adik kejap Bang Mat, ya ada apa? Ni ada budak ni nak pergi Rompin, Negeri Sembilan. Abang boleh hantar tak bang?" "Boleh juga." "Boleh lah. Suruh dia datang kat teksi aku." Saya pusing, saya berbual dengan dia Kisi. Okey. Adik ikut abang ni, Abang Mat ni pergi teksinya. Kemudian saya patah balik, saya jalan lah. "Terima kasih Bang Mat Kemudian yang lain semua tengok saya. Mereka yang sedang berbual ni tiba-tiba semua senyap dan diam. Saya pusing belakang, saya nak cakap terima kasih pada Abang Mat. Saya terperasan, semua terdiam. Kenapa korang ni semua ni?" Abang Mat bersuara, Din, yang kau tadi berbual dengan siapa, Din? Yang kau toleh kau cakap ikut Abang Mat? Mana ada orang?" Adalah budak bom. Peringari 897. Subhanallah. Bang Mat, tadi saya nampak ada... Dah. Kau jangan cakap lagi. Kau duduk sini dengan kita. Kita duduk Kisi. Situasi malam tu bertukar menjadi seram dan sejuk. Saya perasan memang benar-benar saya nampak. Budak perempuan datang berbual dengan saya. Nak pergi Rompin, Negeri Sembilan. Bila saya berdiri depan rakan-rakan yang lain, saya pusing dia masih di belakang saya. Sampaikan bila saya kata pada dia, "Bang Mat, ni budak ni." Saya pun suruh dia ikut Bang Mat. Saya pusing balik nak cakap terima kasih sebab nak jalan pergi ke teksi. Semua tengok saya dalam keadaan terperanjat. Sebab saya berbual seorang rupanya. Terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Nak makan sedap-sedap, singgahlah di MCC Makan Place. Hidangan nasi ayam penyet Semarang, asam pedas Melaka, ikan bakar umbai dan seafood sedia menanti anda. Dihidangkan oleh chef line Islam yang berpengalaman lebih daripada 20 tahun. Pasti para selebriti, DJ Awi dan Rosyam Nopong kata ada dan bestnya. MCC Makan Place, tempat singgah selalu sekeluarga dan teman-teman anda. Ingat, jika nak makan sedap-sedap, singgahlah di MCC Makan Place, 279 Changi Road. Telefon 63446567. Ya, dan itu tadi
Ini lagu single terbaru daripada album yang akan dilancarkan bulan hadapan. Itu saya dan ini adalah saya. Dan saya di sini ingin beritahu anda mengenai Mi. Mi adalah program baru bagi peminat setia radio yang memberi ganjaran kepada anda yang mendengar berita dan hiburan Mediacorp. Jadi, anda akan terima ganjaran dengan melakukan lebih daripada apa yang anda sudah lakukan ini. Hantarkan saja kepada kami kata laluan ke laman miclub.com.sg atau aplikasi Mi Club di telefon bijak anda. Dan ingat, semakin banyak anda menggunakan Mi, makin banyaklah jumlah nilai yang anda akan terima. Buat sementara ini, sekian dari saya. Tapi, ada lagi lebih dari Mi. Dengan Mi, anda boleh menikmati ganjaran seperti dekati artis-artis dengan lebih mesra lagi, tiket wayang, tiket konsert VIP, seminar kesihatan dan banyak lagi. Ganjaran dari Mi untuk anda. Daftarlah di miclub.com.sg hari ini. Tertakluk pada syarat dan peraturan. Hitam jelaga, satu cita rasa, bersepuh jingga, satu aliran, melahirkan satu rasa, satu gelombang. Ria. Itu dia kisah tadi. Terima kasih pada seorang rakan bernama Pok Din. Ini orang Malaysia lah. Pok Din ni kat Singapura, Cik Din. Uncle Din ke. Kita teruskan asalkan bukan ipuk-ipuk sadin. Hello, selamat pagi. Hello. 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 Hai, siapa tu? Saya hello. Siapa tu? Saya Dinas. Dinas Okey, Dinas boleh jauhkan diri dari radio. Boleh. Nanti takut terganggu anda nak bercerita. Jadi Dinas, panggilan dari mana Dinas? Daripada Bangkok Crescent. Dan pengalaman Dinas tentang apa ni? Silakan. Pada tahun 2011, dalam pukul 2 pagi, saya sedang ber-SMS dengan tunang saya, boy Cina. Tunang saya beritahu saya yang dia nampak seorang perempuan sedang berjalan di kawasan tempat dia bekerja di tepi. Jadi tunang tepi dia dekat store. Okey. Tunang saya tanpa menoleh ke arah perempuan itu, dia beritahu yang kedai di sana dah tutup. Kedai sana dah tutup. Tiba-tiba teman lelaki tunang saya cakap, "Boy, kau berbual dengan siapa?" Tiba-tiba ada bunyi menghilai, menghilang menyalak dengan mata yang merah. Tiba-tiba ada satu makhluk berdiri di pokok besar berpakaian putih sambil menghilai dan terus hilang dari pandangan. Tiba-tiba perempuan tu pada keesokan harinya teman tunang saya demam selama 5 hari. Rupa-rupanya tunang saya dapat tahu yang tempat tu ada dulu Cina bunuh diri, Cina perempuan bunuh diri. Lepas tu apa yang hairannya Casey, kenapa teman tunang saya demam, tapi kenapa tunang saya tak demam jadi gangguan tu kenapa boleh berlaku macam tu lah. Jadi kesudahannya macam mana tu? Kesudahannya benda tu hilang dari pandangan, ada terus mendemusi pokok tu. Terima kasih kerana sudah berkongsi pengalaman. Sama. Kembali. Silakan 669-11897, 669-11897. Dan ingat, apa jua kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya ini. Macam-macam kisah saya terima. Dan pemanggil kita di hujung talian, silakan. Ada juga yang berikan pendapat, komen di Facebook. Ada juga melalui kiriman SMS yang akan saya simak sebentar nanti. Yang ini daripada siapa ni? Kiriman-kiriman daripada rakan kita. Saya kata Cik PM, saya takkan faham maksud kalau orang cakap mendengar lagu raya untuk menaikkan semangat puasa. Yalah. Jadi puasa kerana lagu raya ke macam mana Betul juga tu. Ada yang cakap macam tu Yang ini pula dari teman kita. Dari siapa ni? Sabri kata, "Bro, satu lagu raya bro, please." Alamak, macam mana
Tak apalah, tengoklah 2-3 hari nanti, tengoklah kalau boleh saya putarkanlah. Sekarang nantilah. Yang ini daripada siapa ni? Wan kata, apa khabar Gizi? Khabar baik. Saya baru saja putus tunang dan apa yang mengganggu saya ni sekarang ini, rumah saya, bilik saya dalam rumah di tepi tingkap koridor. Dan setiap malam saya akan dengar suara perempuan memanggil Wan, Wan. Dan suara itu datang dari luar koridor. Saya pernah membuka tingkap dan tengok, tapi tak nampak sesiapa. Kemudian saya memberitahu ibu saya tentang perkara ini. Untuk pengetahuan Casey, terputuslah tunang saya apabila saya mendapat tahu tunang saya ada bermain kayu tiga dengan seorang jejaka di Facebook. Mereka dah jumpa, dah keluar beberapa kali tanpa pengetahuan saya. Pada masa yang sama, tunang saya pun berat nak memutuskan pertunangan. Katanya yang dia ni sayang pada saya. Kalau sayang, kenapa nak sampai nak buat pekerja-kerja macam tu? Jadi saya terpaksa mengambil jalan yang tegas, meninggalkan beliau. Tak nak nanti bila dah berumah tangga, habis kisi rumah tangga porak-peranda. Saya kalau boleh nak mengahwini seorang wanita yang menyayangi saya sampai saya mati. Jadi bila saya beritahu mak saya baru mengatakan mungkin agaknya saya ni bermimpi ataupun terlampau sangat banyak mendengar Misteri Jam 12. Saya memang suka Casey, tapi mak saya ni takut sikit. Jadi saya pun pada mulanya mungkinlah memahami ataupun mempercayai kata-kata mak saya. Saya tidur tengah-tengah malam Casey, sedang nyenyak saya tidur di atas katil. Waktu itu tak dapat dengar MJ12 sebab kepenatan satu hari bekerja campur overtime. Jadi sedang baring dengar orang ketuk tingkap bilik saya. Kemudian saya baru nak bangun buka tingkap Casey, entah macam mana meremang bulu rumah saya dengar Wan. Dipendekkan cerita kata Wan, saya pun berubat. Dengan bantuan mak saya, jumpa seseorang. Seseorang ini mengatakan pada saya ada orang hantar sesuatu tetapi tak dapat masuk ke dalam rumah. Mungkin kerana mak saya ni seorang guru mengaji. Jadi rumah saya ni setiap hari ada budak-budak datang mengaji yang diajar oleh mak saya. Jadi sebab itulah rumah dilindungi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Benda yang dihantar tak dapat masuk, hanya setakat berada di luar koridor rumah sahaja. Dan saya rasa Casey, mungkin bekas tunang saya hantar kerana mungkin tak puas hati ataupun masih tetap sayangkan saya. Tapi sorry lah Casey. Bak kata orang, I'm sorry goodbye. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Kita teruskan dengan Julie. Hello Julie, selamat pagi. Halo pagi. Julie buat panggilan dari mana Julie? Saya ada dekat Woodland. Silakan Julie, ada pengalaman tentang apa? Masa saya usia 15 tahun, sekarang dah 18 lah. Masa usia 15 tahun, saya ni pembantu. Ya, saya dekat kampung saya dengan mak saya. Setiap hari, everyday saya pergi hutan lah, cari kayu, cari daun-daun apa nak jual kat pasar kan. Bila saya dengan mak saya, biasalah saya pukul 1 siang dengan 2 waktu Indonesia. Biasalah itu hari biasa saya pergi ke hutan. Jadi saya tak anggap ada apa-apa. Bila satu hari ni, dia ni hari saya tak ingat hari apa. Saya dah pergi tengah-tengah hutan dengan mak saya. Mak saya di tengah, dia cari kat tengah dan saya kat tepi jalan dekat tengah-tengah hutan tu. Kat tepi jalan, bila saya berbual, saya tak nampak mak saya dekat tengah-tengah tu. Tapi saya masih berbual dengan mak saya. Tapi saya tak nampak mak saya. Tapi kalau saya berbual dengan mak saya mesti kena pekik sikit lah. Bila saya cari kayu, saya nampak makcik saya, jiran saya sebelah saya, dia jalan dekat hutan. Saya nampak betul-betul, saya nampak di muka dia, saya nampak, saya panggil lah.
Depan saya di jalan dekat jalan, di situ ada jalan ke hutan tu. Dan saya dekat tepi. Jadi saya panggil makcik, dia bawa baby dengan dia bawa anak yang usia 2-3 tahun lah. Di pegang tangannya, pegang tangan dia di jalan. Habis saya panggil makcik. Dia pun tak jawab. Habis itu dia jalan laju. Saya panggil makcik, saya lari, saya kejar dia. Mak saya makcik saya datang kat Julie kau panggil siapa? Betul mak saya datang kat saya. Saya pun mak kejar dia, mak ni makcik jiran kita. Betul saya mak saya cakap tunggu mak. Betul saya pusing kat mak. Jiran saya tu dah, saya masih nampak jiran saya, tapi jiran saya tu dah jauh sekali. Padahal dia dokong baby dengan dia bawa dengan dia pimpin anaknya yang 2-3 tahun tu. Terus mak saya gini, jiran yang mana? Jiran yang sebelah kita yang namanya ni. Saya nak cakap macam tu, namanya ni. Habis mak saya cakap gini, namanya ni yang isterinya ustaz tu. Ya mak, dia kan baru saja melahirkan semalam. Dia baru melahirkan semalam. Habis saya cakap, iya ya? Habis cakap, oh iya ya, dia kan baru melahirkan sekarang. Lagipun dia tak pernah pergi hutan. Sayang si hari di hutan, saya tahu dia tak akan pernah pergi hutan. Jadi saya pun tapi saya betul-betul nampak ni Cassie, yang itu adalah jiran saya, jiran sebelah rumah saya. Jadi mak saya okeylah, tak apalah, balik nanti kita tanya dengan dia. Itu saya balik, tapi saya balik tersesat Cassie. Biasanya pukul 1-2 siang tu saya pergi hutan, nanti dia balik pukul 4, 11. Tapi ni sampai lepas maghrib saya baru balik. Malam Cassie. Waktu Indonesia lepas maghrib tu dah malam dah. Dah tak tahu macam mana. Habis tu saya balik baca-baca lah, macam baca-baca. Saya kan pandai lah baca-baca. Habis tu saya baca apa-apa lah sampai dekat pintu hutan. Rumah saya jauh lah dari hutan. Dekat pintu hutan tu saya nampak orang-orang kampung saya semua dah tunggu dekat tepi hutan tu. Dekat pintu hutan tu semua dah tunggu dengan pakai macam api dengan kayu tu, buat terang-terang. Tersesak. Jadi saya dengan mak saya langsung balik ke rumah. Begitu besoknya paginya saya cakap dengan jiran saya. Saya tanya, ini makcik yang jiran sebelah ni pergi hutan. Ini. Lepas tu saya pergi rumah makcik saya tu. Makcik semalam pergi hutan. Pergi hutan. Yang makcik sebelahnya yang tengok dia baru melahirkan tu, dia marah dengan saya. Macam dia cakap macam ni, kepawatan kau. Ini makcik kan baru melahirkan semalam. Takkan dia pergi hutan? Lagipun dia kan isteri ustaz zaman, isteri ustaz, mana dia nak pergi hutan? Kau seorang je raja hutan. Okay, macam tu je. Terima kasih. Terima kasih ya. Baik, terima kasih pada anda semua yang sedang bersama dengan kami di Ria 897 yang ada di Facebook juga. Nampaknya setiap hari Senin macam biasalah kita tutup awal 5 minit lah sebab ada kerja-kerja yang harus dilakukan. Jumpa anda esok malam dan terus bersama Ria Insomnia. Ada untuk panduan kita bersama hari ini, waktu imsak di Singapura 5.35 pagi nanti, waktu subuh